Manfaat baru untuk peneroka diumum minggu depan. Ops pantau 26 kertas siasatan dibuka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan. Usaha membangun luar bandar dan desa untuk kekurangan kadar miskin tegak di kawasan berkenaan bukan hanya tugas kerajaan persekutuan. Ya, tegas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia juga tanggungjawab kerajaan negeri. Pendapatan hasil kutipan di negeri masing-masing harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan pembangunan. Fokus bukan hanya perlu tertumpu kepada infrastruktur asas termasuk api dan air. Pembangunan lain seperti pendidikan juga sama penting. Menerusinya, jurang taraf hidup penduduk antara negeri-negeri melibatkan kawasan berkenaan dapat dikurangkan. Beberapa pendekatan baru yang akan beri manfaat kepada warga Felda bakal diumum minggu depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata langkah itu selari azam beliau untuk segera mentransformasi Felda. Paling utama berkaitan pendapatan bersih peneroka agar mereka dapat keluar daripada kelompok miskin tegar. Perbincangan berkaitan isu peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang yang sepatutnya diadakan Selasa lalu ditangguh minggu hadapan. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof penangguhan atas permintaan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Wakil Parti Pembangkang. Patut hari Selasa tadi semua, Datuk Taki, Datuk Hamzah dengan Ronald Kiandi. Tapi setidaknya minta tangguhkan lagi. Sebab Datuk Taki ada some urgent matters pergi ke Kota Baru. Dan saya nak mendengar apa juga permohonan setidaknya. Baru saya dapat mengembak kepada kerajaan. Nak kemukakan apakah permohonan setidaknya, apa syarat yang mereka kemukakan dan sebagainya. Perbincangan berkenaan turut memperincikan permohonan pihak pembangkang kepada kerajaan termasuklah sebarang bentuk kerjasama yang boleh terjalin antara kedua-dua pihak. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah menafikan dakwaan ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengatakan kawasannya belum menerima sebarang peruntukan. Jelasnya peruntukan kepadanya sebagai ahli Parlimen belum ada, namun peruntukan di kawasan Parlimen ada disalurkan. Pada Khamis lalu, Syed Saddiq dilaporkan berkata demikian dalam pemberitahuan pertanyaan lisan Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, dalam jawapan bertulis berkata lebih 300 juta ringgit disalurkan menerusi pelaksanaan puluhan projek di Parlimen Muar. 26 kertas siasatan dibuka KPDN menerusi Ops Pantau yang dilaksana sejak hari pertama Ramadan Selasa lalu. Sepanjang tempoh berkenaan, lebih 6,500 premis diperiksa dan 226 aduan diterima. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata operasi bagi memantau bekalan dan harga barang serta jualan murah turut pantau penggunaan alat timbangan, penjualan barang tiruan dan kepatuhan halal. Kita tidak boleh berkompromi aspek tanda harga. Sebab melalui tanda harga yang jelas itulah maka pengguna akan boleh untuk membuat pilihan. Dan yang kedua, promosi yang mengelirukan juga cukup penting untuk kita pantau. Mengenai Ops Kesan untuk pantau kesan pelaksanaan reformasi cukai SST pula, bila berkata 409 notis dikeluarkan kepada peniaga sejak 1 Mac lalu. 7,527 premis perniagaan diperiksa dan 25 aduan diterima. Keberadaan penguatkuasa KPDN di lokasi tumpuan pengguna dipertingkat untuk mempergiat pemantauan. Dadah jenis syabu seberat 51 kg bernilai 2.57 juta ringgit dirampas susulan penahanan 2 suspek lelaki di Kuala Kangsar, Perak. Ia hasil pemeriksaan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perak terhadap kenderaan dipandu suspek berusia 31 dan 33 tahun itu. Kenderaan jenis Mercedes-Benz digunakan suspek berkenaan yang dianggap bernilai RM53,000 turut dirampas.
Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Kor Kok Chin berkata, sindiket mendapatkan bekalan dadah di negeri sebelah utara dan diseludup menggunakan kereta di sekitar bandar tersebut. Untuk makluman, di sindiket ini telah beroperasi kita percaya dah 4 bulan. Daripada Disember tahun 2023 sehingga ditangkap pada semalam. Dan memang kita dapat maklumat dan kita adakan pengintipan ke atas sebab kita tahu selalu kerap dia berlaku kawasan yang melalui tempat itulah tempat yang mana kita buat tangkapan. Saringan awal mendapati kedua-dua suspek positif syabu dan salah seorang daripadanya mempunyai rekod lampau pelbagai kesalahan berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek direman 7 hari untuk membantu siasatan. Seorang ibu berusia 32 tahun disyaki mengelak bayi lelaki berusia setahun 6 bulan di Pasir Gudang, Johor semalam direman 7 hari. Perintah tahanan reman sehingga 23 Mac itu dikeluarkan Magistrate Suhaili Sapun di Hospital Permai Tampoi. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar dalam kejadian 1.30 tengah hari itu, wanita berusia 32 tahun berkenaan turut menghantar gambar anaknya yang berlumuran darah kepada suaminya menerusi WhatsApp. Sebilah pisau dipercayai digunakan untuk mengelar mangsa dirampas di lokasi kejadian. Motif kejadian masih dalam siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kes kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun yang dilapor hilang di kawasan perumahan awam Jalan San Peng, Ibu Negara pada Khamis lepas ditemukan selamat pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nur Delhan Yahya mengesahkan perkara itu dimaklumkan ibu kanak-kanak tersebut kepada pihaknya. Kanak-kanak itu ditemukan orang awam ketika sedang merayau seorang diri di kawasan berkenaan. Polis kemudian ke lokasi untuk bertemu kanak-kanak berkenaan. Dia dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Setakat ini, 8 saksi telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Kes disiasat di bawah Kertas Inkuiri Polis Orang Hilang. Syarikat Malaysia merekodkan nilai jualan 1.49 bilion ringgit menerusi pameran makanan terbesar dunia Gulf Food 2024 Dubai Februari lalu. Jumlah berkenaan merupakan peningkatan ketara 57.9% berbanding penyertaan tahun sebelumnya yang mencatat jualan 943.46 juta ringgit. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade, Datuk Seri Rezal American Naina American berkata peningkatan disumbang penambahan jumlah penyertaan syarikat Malaysia selain tempoh pameran yang panjang. Daripada keseluruhan nilai jualan direkodkan, sejumlah 579.1 juta ringgit adalah hasil jualan sebenar, manakala 916.75 juta ringgit lagi adalah nilai jualan berpotensi. Produk minyak sawit merupakan kategori yang mencatat jualan tertinggi dengan nilai 877.50 juta ringgit bersamaan 58.8%.
Sebanyak 80 syarikat Malaysia dilibat. Acara 5 hari itu berlangsung di Dubai dari 19 hingga 23 Februari lalu. Perjanjian Perdagangan Bebas FTA antara Malaysia dan Kesatuan Eropah membantu negara mendapatkan akses pasaran lebih besar dan meningkatkan daya saing pengeksport tempatan. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai berpendapat usaha Perdana Menteri untuk menghidupkan semula perbincangan FTA itu adalah langkah tepat untuk ekonomi negara. Pentingnya ialah dia akan membuka pasaran kepada Malaysia untuk menarik pelabur-pelabur asing datang ke ASEAN melalui Malaysia dan mengambil peluang pasaran yang wujud. Kesatuan Eropah merupakan negara ketiga terbesar dalam bidang perdagangan dengan Malaysia selepas China dan Singapura. Tambahnya, sekiranya perjanjian itu dimuktamadkan, negara yang terlibat bakal ditawarkan insentif perdagangan, pelaburan dan penyediaan perkhidmatan. Terdahulu, Perdana Menteri di Hamburg memaklumkan Malaysia akan mempermudahkan FTA untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala dan integrasi serantau. China Eastern Airlines, syarikat penerbangan antarabangsa terbaru, memulakan penerbangan sulong dari Kunming, China ke Kuala Lumpur malam tadi. Ketua Pengarah Tourism Malaysia berkata, Manoharan Periasami, ia sebahagian usaha dijalankan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK untuk menarik lebih ramai pelancong Cina ke Malaysia. Jadi dalam usaha kita untuk menarik lebih ramai lagi pelancong, selain daripada penerbangan terus schedule flight daripada China to Malaysia, kita juga menggalakkan penerbangan khas charter flights. Di Kunming sendiri kita ada almost dalam 25 flights weekly, di mana selain daripada China Eastern yang operating 7 kali seminggu, kita juga ada penerbangan AirAsia yang operating 14 kali daripada Kunming to Kuala Lumpur dan juga Batik Air. Tambah beliau, dengan laluan tambahan baharu ini, ia mampu menarik lebih daripada 5 juta sasaran pelancong Cina pada tahun ini. Laluan baharu China Eastern Airlines menghubungkan Kunming, Kuala Lumpur itu menggunakan pesawat Airbus A320neo dengan kapasiti 148 penumpang. Laporan Pasaran Harta 2023 dikeluarkan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara mencerminkan momentum pemulihan pasaran hartanah tahun lalu. Antara yang menjadi tumpuan, jumlah hartanah tidak terjual yang menurun, khususnya bagi segmen kediaman dan pangsapuri perkhidmatan. Jumlah hartanah tidak terjual turun 9.8% tahun ke tahun kepada 46,641 unit dengan nilai 34.3 bilion ringgit, menurun 11.1%. Jumlah terendah pernah direkodkan bagi hartanah tidak terjual adalah sebanyak 47,806 unit dicatat pada 2019. Johor mencatatkan penurunan signifikan jumlah hartanah tidak terjual bagi kategori pangsapuri perkhidmatan, iaitu penurunan 17.1% dari segi jumlah unit dan penurunan 20.6% dari segi nilai. Data hartanah tidak terjual pada pasar pembinaan juga mencatat penurunan tahun lalu kepada 79,988 unit berbanding 120,486 unit dicatat pada 2021. 400 kali penganjuran program jualan agro madani dengan nilai jualan RM4 juta disasar Fama Melaka sepanjang tahun ini. Pengarahnya Nur Azhar Abdul Hamid optimis sasaran mampu dicapai memandangkan sehingga 15 Mac lalu sebanyak 94 kali program berjaya dianjurkan. Ia bersamaan 24% dengan jualan sebanyak RM1.498 juta. Tambahnya, jualan agro madani juga bertujuan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Mengulas mengenai penganjuran pasar tani khas Aidilfitri yang dijangka akan dianjurkan pada 4 hingga 9 April ini di semua 7 pasar tani di Melaka secara berperingkat.
Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius akan berterusan untuk tempoh seminggu lagi. Perlis antara 17 kawasan di semenanjung Malaysia berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Tinjauan mendapati orang ramai menghadkan aktiviti luar dengan kebanyakannya dilaksanakan awal pagi atau lewat malam. Kan sekarang dalam keadaan bulan puasa, kita memang tidak boleh minum air. Minum air pada siang hari. Yang tu akan menyebabkan air dalam badan kita akan buka. Pada ni penduduk di sini lah. Kalau masalah dah jadi cuaca begini, kita lebih baik kita berehat tempat yang teduh lain daripada cuaca haba. Kelak bila ada perlu saja. Nasihat Kak Tun pada semua rakan-rakan supaya banyak minum air kosong masa berbuka dan jauhi aktiviti di luar. Langkah sewajarnya perlu diambil oleh orang ramai bagi mengelak strok haba.